Bismillahirrahmanirrahim. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu. Iaitu bahagian yang telah diwajibkan dan ditentukan oleh Allah SWT. Dan apabila kerabat yang tidak berhak mendapat pusaka dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin hadir ketika pembahagian harta pusaka itu, maka berikanlah kepada mereka sedikit daripadanya. Dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada anak-anak yatim oleh orang-orang penjaga-penjaganya itu. Yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yang dhaif, yatim di belakang mereka, tentulah mereka akan merasa bimbang terhadap masa depan dan keselamatan anak-anak mereka. Oleh itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul, menepati kebenaran. Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka. Dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Masih lagi kita berada dalam Suratul Nisa. Permulaan Suratul Nisa. Bermula daripada ayat yang ke-7 sehinggalah ayat yang ke-10. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang hak waris-waris pada harta pusaka yang ditinggalkan. Dan hak-hak orang-orang yang memerlukan, anak-anak yatim dan kerabat, walaupun mereka bukanlah pewaris. Allah Ta'ala memulakan dengan firman-Nya, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi lelaki-lelaki itu bahagian yang tertentu daripada apa yang ditinggalkan oleh kedua ibu bapa mereka, wal aqrabun dan kaum kerabat mereka, walin nisa dan juga bagi kaum wanita, nasibun bahagian yang telah ditetapkan oleh syarak, mimma daripada apa, tarakal walidan yang telah ditinggalkan oleh kedua ibu bapa mereka yang mati, wal aqrabun dan orang-orang yang hampir dengan mereka, mimma qalla minhu aw kathur daripada apa sahaja sama ada sedikit
maupun banyak. Nasiban mafruḍa, bahagian yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Berhubung dengan ayat ke-7 yang kita bacakan pada malam ini, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, adalah ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah dahulu, mereka tidak akan meninggalkan harta pusaka, yakni tidak akan memberi pemilikan harta pusaka kepada anak-anak perempuan secara mutlak, dan juga kepada anak-anak kecil, sama ada lelaki maupun perempuan. Sehingga berlaku satu kejadian, mati seorang lelaki, seorang sahabat di kalangan Ansar, namanya Aus bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Aus bin Sabit meninggal dunia, maka dia meninggalkan 2 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki yang masih kecil. Maka datang 2 anak kepada bapa saudaranya, yakni sepupunya, yang bernama Khalid dan Arfatah. Dan mereka kalau dari sudut pemilikan pusaka mendapat asabah. Lalu mereka mengambil harta kesemuanya. Maka datang isteri Aus bin Sabit yang bernama Ummu Kahlah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada setengah riwayat menyebut namanya ialah Ummu Kuhah. Ada riwayat menyatakan namanya Ummu Kujjah. Yang dikata Kuhah, Kujjah atau Kuhlah. Isteri pada Aus bin Sabit. Datang jumpa Nabi SAW lalu mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ni harta semua diambil oleh sepupu dia. Macam mana ni? Lalu kata Nabi SAW, ma adri ma aku. Saya tak tahu nak jawab apa, kata baginda SAW. Maka turun ayat ini. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Turun ayat ke-7 ini bagi membatalkan amalan-amalan kebiasaan jahiliah. Kebiasaan orang-orang jahiliah, harta yang ditinggalkan tidak diwarisi oleh, pertama, tak akan diwarisi oleh isteri. Maka isteri pun tak kisahlah, dia boleh cari suami lain. Dan juga tidak akan diberikan kepada anak-anak perempuan. Maka anak-anak perempuan ini bukan sekadar yatim, tapi tak dapat pusaka. Dan kemudian juga tidak diberikan kepada anak lelaki. Kalau anak lelaki ini masih kecil, belum mampu memikul tombak, memegang panah atau mencantas dengan pedang. Dengan kata lain, belum boleh perang. Jadi tradisi jahiliah tidak memberikan pusaka pertama kepada kaum wanita secara mutlak. Sama ada bernama isteri atau bernama anak-anak perempuan walaupun dah dewasa. Itu satu. Yang kedua, tradisi mereka juga tidak memberikan harta pusaka pada anak-anak lelaki yang masih kecil yang belum berperang. Baik, kalau kita lihat tradisi ini, dia bukan sekadar berada pada jahiliah Arab. Oleh kerana Nabi Muhammad SAW diturunkan kepada bangsa Arab pada permulaannya. Dan risalah Rasulullah ini kepada semua umat. Tapi bermula dakwah kepada orang Arab. Tetapi perlu kita tahu dan faham, jahiliah itu bukan sekadar kepada orang-orang Arab. Jahiliah ini merujuk kepada zaman di mana tidak ada Nabi dan Rasul, tidak ada wahyu yang diturunkan. Artinya masyarakat Rom juga jahiliah, masyarakat Parsi juga jahiliah, masyarakat Cina juga jahiliah, masyarakat India juga jahiliah, masyarakat Yunani juga jahiliah, masyarakat Mesir juga jahiliah. Habis kenapa kalau kita mengaji fokus jahiliah Arab? Sebab kerana Rasulullah SAW hadir di sana. Tapi ini bukan bermaksud yang lain tidak. Yang lain juga jahiliah. Cuma baginda sallallahu alaihi wasallam jadikan jahiliah Arab ini sebagai satu sampel. Bagaimana Islam mengubah mereka, membentuk mereka sehingga mereka menjadi contoh kepada semua bangsa-bangsa yang lain pula. Kan itu kita lihat bila bangsa Arab ini diubah oleh Nabi SAW daripada sifat perkauman, kabilah, keturunan kepada sifat-sifat yang bengis, yang garang, kepada sifat ukhuwah, kasih sayang dan paling menepati hukum. Lalu mereka menjadi contoh tauladan kepada semua bangsa-bangsa yang lain sehingga tersebar Islam ke seluruh dunia. Maka hakikat ni kita kena tahu, kena faham supaya jangan di kalangan kita cuma faham jahiliah Arab. Arab jahiliah.
Macamlah orang Rom tak jahiliah. Kan definisi jahiliah kita perlu tahu. Ia satu fatrah selepas Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa sehinggalah lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan tempoh tadi lebih kurang 560 tahun atau 600 tahun. Dalam tempoh itu manusia buat sesuka hati mereka. Walaupun ada panduan Taurat dan Injil, tapi mereka mempermain-mainkannya. Hanya dipegang oleh segelintir dan sebahagian, yang lain-lain tidak pernah mempedulikannya. Maka hidup mereka dengan asas kekuasaan, ketenteraan, kekayaan, bukan lagi asas agama. Maka bila Nabi SAW dibangkitkan, maka Nabi mengubahnya berdasarkan wahyu yang diturunkan. Baginda SAW tak ubah secara drastik. Sebab itu waktu datang wanita ini, Ummu Kujah atau Ummu Kuhah, ataupun dikenali juga dengan Ummu Kahlah, bila dia datang Rasulullah kata, saya tak tahu. Sehinggalah Allah turunkan wahyu untuk menunjukkan hukum hakam ini datang dari Allah. Dan Nabi SAW sebagai penyampainya. Yakni agama Islam ini agama Allah. Kita tak panggil agama Nabi Muhammad. Agama Allah. Nabi Muhammad SAW yang menyampaikannya. Dengan maksud agama ini Allah turunkan kepada semua para Nabi SAW. Cuma bila sampai pada Nabi Muhammad SAW, maka ia disempurnakan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Hari ini ku sempurnakan bagi kamu nikmatku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Aku sempurnakan bagi kamu nikmatku. Dan aku redha Islam sebagai cara hidupmu. Maka datang baginda SAW menyempurnakan. Baik, ini sebab turun ayat yang ketujuh. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, wa iza hadaral qismata, bila datang kelompok-kelompok ulul qurba, kaum kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, yang mereka ini bukan daripada pewaris harta pusaka. Farzuquhum min, berikan juga sedikit kepada mereka sebagai perintah sunat. Berikan sikit. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakan kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Kemudian Allah menyatakan, wal yakhshal ladzi, orang-orang yang cuba untuk mengambil harta pusaka orang, dan orang-orang yang cuba menzalimi anak-anak yatim, tidakkah dia bimbang andai kata dia pula nanti mati, lalu ditinggalkan zuriat yang berupa anak yatim, lelaki atau perempuan, lalu pewaris yang lain buat benda yang sama macam dibuat sekarang, tidakkah dia takut? Jadi kalau hari ini seorang mengambil harta anak yatim, orang ambil harta pusaka orang tanpa sebenarnya, misalnya, nanti cuba dia fikir, kalaulah dia pula mati, anak-anaknya jadi yatim, apa perasaan dia? Maka dia pasti bimbang. Orang ambil harta anak dia, orang abaikan isterinya. Maka perasaan itu perlu ada pada setiap orang Islam supaya tidak ada keinginan menganiaya orang lain. Tuan-tuan, macam ginilah kita duk fikir pukul orang. Andai kata, tuan-tuan sekalian, kita bayangkan kalau kita pula orang pukul, rasa okey tak? Ataupun kita suka tengok anak kita bully anak orang. Cuba kita bayangkan kalau anak kita pula kena bully dia orang. Apa perasaan kita? Pasti kita marah. Jadi Allah nak suruh manusia ni punya perasaan yang sama. Sebab itu dalam Islam, tuan-tuan sekalian, banyak hukum syariat Allah Ta'ala wajibkan kepada manusia supaya mereka merasakan penderitaan orang lain. Umpama contoh puasa. Bila Allah wajibkan puasa, kenapa? Antara sebabnya kata ulama, supaya kita rasa periknya kelaparan. Supaya tahu bagaimana perasaan orang lapar. Sampai nak kerja pun tak mampu. Kadang nak bangun pun tak boleh. Nak bercakap pun tak ada mood. Bayangkan kalau orang kita biarkan kelaparan seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Di negara-negara yang berlaku peperangan sebagai contoh. Di Palestin, di Afghanistan, di Kashmir, di negara Syria, Syam, di Yaman, dan lain-lain negara perang. Sama ada negara Islam atau negara bukan Islam. Tidakkah kita rasa simpati betapa rasa laparnya bila tidak ada makanan tadi, deritanya. Dan demikian juga syariat-syariat, ibadat-ibadat yang lain. Bila Allah wajibkan zakat, supaya kita bersempati rasa kalau tak ada duit macam mana. Maka beri zakat. Supaya kita tengok gembiranya
orang yang kita tolong. Sebagaimana kita akan gembira kalau orang tolong kita. Maka semua benda ni Allah jadikan pusingan antara manusia. Supaya manusia belajar untuk memahami situasi. Sama juga bila disyariatkan kita mengucap takziah. Supaya kita memahami kesedihan orang tu. Ya memanglah orang tu keluarga dia mati, kita sedih apa? Betul, cuba bayangkan keluarga kita pula mati. Sedih tak? Dan suka tak kita kalau seorang datang ucap takziah? Menyabarkan kita, menenangkan kita. Suka? Ya, benda yang sama Islam suruh. Sebab itu kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman seseorang sehingga dia menyintai saudaranya sebagaimana dia menyintai dirinya. Bahkan diriwayatkan, bermuamalahlah dengan manusia sebagaimana kamu suka dimuamalahkan begitu. Tuan-tuan suka tak orang senyum kat kita? Suka. Maka senyum kat orang. Tuan-tuan suka tak orang peli kita? Tak suka. Maka jangan peli orang. Tuan-tuan suka tak orang umpat hak kita? Tak suka. Maka jangan umpat orang. Sebab tu kata, bila ditanya pada Imam Malik bin Anas, Tuan Guru, kenapa kami tak pernah dengar orang umpat tu, Tuan Guru? Atau orang kutuk Tuan Guru? Kata Imam Malik, kerana aku pun tak pernah kutuk orang. Aku pun tak cenderung nak ngumpat orang. Tentang sebagaimana kita tak suka orang buat kita macam tu, maka jangan buat pada orang lain. Suka tak kita kena fitnah? Tak suka, maka jangan fitnah orang lain. Suka tak kita kalau orang percaya fitnah terhadap diri kita? Kenapa mudah sangat percaya? Maka juga kita jangan mudah percaya fitnah orang terhadap orang lain. Maka muqabalah ataupun kita kata muamalah ini memang ditekankan dalam Islam. Dalam semua aspek, semua perkara. Kemudian Allah menyatakan, kalau sekiranya waliyakhshah, hendaklah seorang tu bimbang kalau nanti dia pula mati tinggal anak-anak yang lemah, anak-anak yang kecil, anak-anak yang yatim, khafu alaihim, yang mereka sayang atas mereka, falyattaqullah, kerana itu bertakwalah pada Allah. Waliyaqulu qawlan sadida, cuba melakukan, berkata dengan perkataan-perkataan yang baik. Kemudian Allah menyebut, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim. Zulman, zalim. Maknanya boleh tak makan harta anak yatim cara tak zalim? Ya boleh. Yang kita dah sebut semalam. Bila orang tu dijaga anak yatim, dia mengambil upah yang munasabah, maka boleh. Atau bila seorang itu tolong runningkan bisnes anak-anak yatim dan dia mengambil sedikit upah pada usahanya, maka boleh. Yang tak boleh bila dia mengambilnya dengan tujuan memudaratkan harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya dia makan, apa yang dimakan ialah api. Yang dimakan tu bukan harta, api. Wa sayaslawna sa'ira, dan dia akan dibakar dalam api neraka. Berhubung ayat ke-10 yang kita bacakan ini. Ayat ini turun pada seorang lelaki daripada kabilah Ghatafan bernama Mirsad bin Zaid. Mirsad bin Zaid ini, tuan-tuan sekalian, dia menjaga harta anak yatim, iaitu harta anak saudaranya. Bila adiknya meninggal dunia, tinggal anak saudara, maka dia jaga. Dan keadaan budak ni kecil, maka dia ambil semua harta. Budak kecil bukan tahu. Fa'akalahu, maka dia ambil semua. Maka Allah turun ayat ini memberi amaran. Bahkan kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat yang kita dah bacakan sebelum ini, betapa banyak penekanan terhadap hukum mengambil harta anak yatim. Kalau kita pergi pada kronologi ayat, daripada ayat pertama surah An-Nisa, kedua, ketiga, keempat sampai ke-10. Kita lihat apa hubungannya. Bila pertama-tama Allah Ta'ala menyebut tentang manusia berasal daripada insang yang satu, Adam. Dan ibu yang satu, yakni Hawa. Supaya kita ni tuan-tuan tak cenderung nak zalim orang, tak cenderung untuk menghina orang, sebab keturunan kita sama. Asas yang ditanamkan oleh Allah dulu mula-mula. Kemudian Allah menyebut antara nikmatnya ialah Allah kembangkan zuriat daripada Adam dan Hawa. Berarti zuriat ini berkembang daripada Adam dan Hawa. Kita juga masih punya hubungan yang rapat. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang takutlah pada Allah ke mana kita memohon pada Allah. Sebab bila kita mula hidup kat dunia, permohonan kita mula banyak. Keperluan kita banyak. Maka mohon pada Allah. Antara perkara yang memenuhi kesibukan jadual hidup kita ialah kita banyak benda kita nak. Dan keinginan ini tak pernah terhenti. Walaupun kita dah tua. Kalau
Tuan-tuan tanya diri sendiri, ada tak ada kehendak? Ada Ustaz banyak lagi nak suruh anak kahwin, nak dapat cucu, nak dapat menantu, nak dapat rumah baru, nak kereta, nak gaji naik, nak pangkat tinggi, nak bla bla. Banyak lagi cerita. Kita ialah makhluk yang kehendak tidak terbatas. Maka Allah berikan kita jalan melalui doa. Tapi doa pada Allah perlu ada takwa kepada Allah. Kemudian Allah perintahkan kita jaga silaturahim kita. Mengingati kembali asal-usul kita, kemudian tekan tentang silaturahim. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang anak yatim terus. Seolah-olah kebimbangan bila dah kita membiak menjadi manusia yang ramai tadi, maka yang dibimbangi ialah perkara yang bersangkutan dengan anak yatim. Walaupun kalau kita perhati ayat ini secara kronologi ayat yang telah kita baca daripada ayat pertama sehingga ayat ke-10 atau ke-7 pada malam ini, maka kita dapati bagaimana Allah SWT menyebut selepas membicarakan tentang asal-usul kejadian manusia, maka Allah terus berkata, Allah terus sebut tentang berilah harta anak yatim tadi dengan sebenar, berlaku adil. Kemudian bila Allah sebut tentang hukum kahwin, maka boleh kahwin 2, 3, 4 yang telah kita bahaskan sebelum ini. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang memberi mas kahwin kepada wanita. Lepas sebut hukum hakam memberi mas kahwin, maka Allah SWT kembali menyebut tentang hukum hakam yang berkait dengan, kita katakan, yang berkait dengan anak-anak yatim tadi. Penjagaan harta anak-anak yatim. Jangan beri dulu pada anak yatim sehingga mereka berakal mampu berbelanja. Kemudian Allah suruh kita uji anak-anak yatim. Sehingga dibijak baru diberikan hartanya. Dan Allah menyebut boleh ambil harta anak yatim sebagai upah kalau kamu miskin. Kalau kamu kaya jangan ambil kalau boleh. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang beri semua harta pada anak yatim dan cari saksi. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita bacakan pada malam ini. Bagi lelaki ada bahagian dia ditinggalkan oleh orang-orang yang mati di kalangan ibu bapa dan kaum kerabat. Bagi wanita demikian juga. Allah Ta'ala seolah-olah nak beritahu balik tentang antara harta anak yatim itu ialah harta pusaka. Jangan dinafikan. Jangan dinafikan harta pusakanya. Ini hak dia. Wa ima dia lelaki, wa ima dia perempuan. Sama ada sikit atau banyak. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, bila bagi harta pusaka, memang kita tuan-tuan bila bagi harta pusaka, kalau boleh orang tak berkenaan jangan hadir. Yang hadir cuma waris. Tapi kalau mereka hadir juga, jangan dihalang. Kadang-kadang yang hadir itu sama sepupu ke, atau orang yang bukan daripada pemilik harta pusaka, bukan pewaris. Maka Islam menggalakkan kita bercakap dengan mereka dengan percakapan yang baik, bukan memberi sebahagian yang kita ada. Kemudian sesudah itu Allah menyebut, jangan makan lagi harta anak yatim. Bimbanglah kalau kamu yang mati nanti tinggal anak yatim. Tinggal anak kamu dalam keyatiman. Tidakkah kamu takut harta kamu diambil oleh orang lain? Kemudian Allah menegaskan pada ayat yang ke-10. Orang yang makan harta anak yatim, mereka sebenarnya memasukkan api dalam perut mereka. Dan mereka akan masuk dalam neraka yang membakar. Jadi kalau kita lihat daripada ayat 1 sampai 10, yang paling banyak ditekankan kepada kita ialah penjagaan harta anak yatim. Pemeliharaan anak yatim. Baik, diselit di celah-celah pembicaraan tentang anak yatim tadi ialah perkahwinan. Tentang kahwin ni memanglah seronok. Antara benda paling seronok dalam hidup kita kahwin. Tetapi perkara paling kita bimbang dalam perkahwinan, kalau kita mati lalu tinggal anak-anak masih kecil. Kita kan kalau kahwin, kita merancang lah. Nak beli rumah, nak beli kereta. Tapi perkara paling kita bimbang dalam rumah tangga ialah perkara berkait dengan anak-anak kita. Terutamanya kalau anak-anak kita masih kecil. Kalaulah kita mati anak kecil ni macam mana? Kalaulah isteri kita tak ada macam mana anak ni? Lalu bicara kita kepada anak-anak yang tak tahu apa ni. Kerana itu Islam memberi penekanan yang khusus. Penekanan yang mega terhadap anak yatim. Supaya semua orang tak bimbang dengan jaminan agama kita, dengan jaminan syariat. Dan semua masyarakat faham tentang jaminan ini. Kerana itu kita lihat, ayat-ayat berkenaan dengan harta anak yatim ini sebenarnya banyak. Bukan sekadar ayat yang kita baca. 1 hingga 10 ini ada mengandungi penekanannya. Bahkan dalam surah yang lain, surah Isra sebagai contoh. Allah berfirman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan." Jangan kamu cuba menghampiri harta anak yatim melainkan dengan tujuan yang baik. Hampir pun tak boleh.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa antaqumu lil yatama bil qist, dan surah An-Nisa pada ayat 127, hendaklah kamu berlaku adil kepada anak-anak yatim. Jangan mentang-mentang dia anak yatim, dia kecil, kita mau bagi sikit. Kerana ada orang tuan-tuan, dia cenderung bagi harta pusaka beri pada alung, angah, atih. Ni adik cu yang kecil-kecil ni jangan bagi. Dia bukan tahu apa, beri sikit-sikit je. Dia pun belajar sekolah rendah, bukan makan banyak, 5% je. Budak kecil tak boleh guna duit banyak-banyak, kata kita. Dia tak boleh guna duit banyak-banyak, kita simpang untuk dia tak apa, ni kita belasah untuk kita. Maka ini salah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa'ammal yatima fala taqhar. Dan surah Ad-Duha ayat ke-9. Adapun anak yatim, jangan kamu tengking dia. Jangan tengking dia, dia anak yatim. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, dan surah Al-Baqarah ayat 220, wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak-anak yatim. Qul islahul lahum khair, katakanlah berlaku baik kepada mereka itulah yang terpuji. Wa in tukhalituhum, kalau kamu bergaul dengan mereka, fa ikhwanukum, ingat mereka itu saudara seagama kamu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, Allah tahu siapa yang tujuan dia dekat dengan anak yatim untuk mengelokkannya atau memburukkannya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ana wa kafil yatim kahatain wa asyara bi usbu'ai as-sababa wal wusta. Aku dan penjaga anak yatim seperti ini. Lalu tunjuk dua jari Nabi SAW, iaitu jari telunjuk dan jari tengah. Ni rapat. Dan setengah riwayat menyebut di wa farraqa bainahuma, macam ni. Artinya dekat. Jadi kesimpulan ayat yang kita baca, pertama menjelaskan tentang pembahagian harta pusaka. Baik, soalan yang mungkin kita tanya, Ustaz, boleh tak kita ni tak nak bagi faraid? Saya nak bagi sama rata je lelaki dengan perempuan. Anak kecil, anak besar. Ramai orang tuan-tuan cuba berbuat demikian. Boleh tak kita bagi harta-harta si mati tadi dan kita lah pewaris lelaki dan perempuan? Si adik kata, si yang ke mak, kalau ikut pesaka mak ni dapat 1/8 je. Atau si yang ke kakak, Kak Long dalam suri rumah. SPN tak lepas. Dia pula miskin, kita tengok lelaki seganda perempuan. Boleh tak saya nak pergi Kak Long tu 4 kali ganda tak? Kita tak pusat, kita dah ada kerja kat Kuala Lumpur, kita dah ada kerja dekat Singapura, dekat Johor Bahru, kita ada kerja dekat Perlis, kita ada kerja dekat Perak, Ipoh. Kita kesian ke kakak ni. Atau seorang kata, Ustaz, kita nak bagi sama rata lah sebab kita pun adik-beradik. Kita tak pernah ada masalah apa-apa. Ustaz, kita sama-sama enjoy lah jadi adik-beradik. Kita sayang mak ayah kita. Nak bagi sama rata. Antara orang yang nak bagi lebih, nak bagi sama, boleh atau tidak? Baik, para ulama memberi syarat. Seorang kalau nak bagi harta pusaka secara sama rata, atau katakan dia nak beri lebih orang lain, maka ada 3 syarat yang perlu dipenuhi. Asal hukum harta peninggalan si mati. Bila sebut peninggalan si mati, apa sahaja yang berharga, maka itu namanya harta pusaka. Apa je yang berharga? Wa imma kita katakan bond ke, ataupun kita namakan sukuk ke, saham ke, tanah ke, duit simpanan ke, CG premium ke, apa benda namanya harta. Yang kesang daripada hasil usaha dia. Ada pun yang bukan hasil usahanya, atau bukan daripada kita katakan asas yang dia letak, maka itu tak dinamakan harta pusaka. Kalau hasil usahanya termasuklah kalau dia pasang jaring, dia pasang net untuk perangkap air hutan. Kemudian dia mati. Dekat jaring dia tu ada air hutan. Maka itu juga pusaka. Sebab itu jaring dia pasang. Atau dia pasang tauk. Tauk ni maksudnya tuan-tuan, dia mengair, dia pasang jorang. Dia pasang jorang tadi, dia pun pergi kat lain pula lemah mati. Jorang tadi kena ikan, dapat kerapu, dapat ikan kakap, ikan merah. Itu pusaka. Sebab daripada apa yang ditangkapnya. Walaupun dia tak dapat masa hidup dia tu, dia pergi ke lain, tiba dia mati. Yang dipasang jaring tadi, dipasang jorang tadi, itu harta pusaka dia. Atau tadi dia adalah beli Aufa Bank Islam, menang 1 juta. Masa dia beli tu, duit dia lah, kemudian dia mati. Baru menang lepas dia mati seminggu. Maka itu harta pusaka. Maka harta pusaka tuan-tuan, asasnya mesti bagi dengan faraid. Nanti kita akan jelaskan hukum faraid pada ayat yang ke-11 hingga seterusnya. Tetapi sebab di sini disebut dah lirijali nasibum mimma tarakal walidan,
Bagi lelaki itu bahagian yang ditinggalkan oleh si mati di kalangan ibu bapa dan kaum kerabat. Bagi perempuan juga begitu, dapat harta pusaka yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan kaum kerabat. Allah dalam ayat ini tak sebut kecil ke besar. Allah sebut jantina je, lelaki dan perempuan. Semua dapat. Jangan cerita kecil, jangan cerita besar, jangan cerita derhaka, jangan cerita yang baik, jangan cerita yang tolong mak, jangan cerita yang tak peduli mak, jangan cerita yang duduk kampung, jangan cerita yang tak duduk kat kampung. Atas nama mereka ni anak mereka dapat. Jangan kita pula pandai-pandai beza, Ustaz. Ni Kak Long dia jaga mak, Ustaz. Atih tak jaga, Ustaz. Dia pun duduk Canada. Time bagi pusaka baru balik. Mana Aci? Mana Aci? Ini hukum syarak. Dia dapat bukan sebab dia jaga mak atau tak. Ini dari sudut harta pusaka. Harta pusaka tu urusan Allah, bukan urusan kita. Sebab itu tak boleh, tak ada pun orang boleh membeza-bezakan kerana sebab tolong tengok mak dengan tak tolong tengok mak. Sebab dia jaga mak masa stroke, jadi dia patut dapat lebih. Dia berkata, abang dapat lebih lah, abang jaga basuh berak mak abang, tolong angkat kepong mak abang. Tak, dia tak ada kena-mengena. Harta pusaka tak ada kena-mengena dengan status kita dari sudut kita katakan jasa kita pada si mati. Dia asalnya ialah kita ni laki ke perempuan. Yang kedua, kita waris ke tidak. Baik, kalau kita laki atau perempuan, di sana ada beza kerana masalah laki dan perempuan kerana keperluannya. Yang kedua, waris atau tidak. Kalau kita waris, maka ya kita berhak. Kalau bukan waris, kita anak angkat je, maka tak berhak. Maka kembali pada persoalan kita tadi, boleh tak nak bagi harta pusaka, tak nak guna faraid? Nak bagi sama rata ataupun kami tak nak bagi mak kita lebih. Ayah dah meninggal, mak ni kita nak bagi rumah ni. Sebab kalau bagi-bagi ustaz, mak nak duduk mana? Kita ni bincang. Sebab kita pun tahu mak kita dapat 1/8 je. Ataupun bila mak pula mati, ayah dapat 1/6 dia. Maka kita dapat banyak anak-anak ni. 5/6 lagi boleh ke anak-anak. Kalau si mati tak ada mak ayah lah. Maka kata ulama, boleh bagi harta secara sama rata atau kita nak lebihkan kepada siapa dengan 3 syarat. Yang pertama, syarat pertama ialah mesti mendapat persetujuan daripada semua pewaris yang dengan syarat pewaris ini sudah balik semuanya. Sudah berakal semuanya. Dan bijak semuanya. Rasyidin. Apa maksud bijak? Artinya orang yang memang boleh berbelanja. Tak boleh ada yang muflis, yang bankrupt. Ni tak boleh masuk. Orang ni orang yang umur cukup. Cerdik. Orang yang pandai ngurus harta. Maka dia setuju. Maka dia terima. Kalau ada je budak kecil seorang, tak boleh terima persetujuan. Kerana budak kecil yang belum balik, tidak diakui persetujuan dia. Dia terus kepada faraid. Yang kedua, kata ulama', semua mereka ini bersetuju tanpa dipaksa. Dengan persetujuan yang jelas, yang hakiki, bukan terpaksa bersetuju kerana malu. Dah semua setuju, takkan saya kata saya tak setuju, nampak sangat saya pelahap. Maka terpaksa tu, maka tak boleh. Semua dengan sukarela setuju. Nampak macam susah. Sebab itu kena bagi pada faraid. Yang ketiga, ini syarat penting yang ketiga. Jangan kita merasakan cara kita bagi lebih baik pada faraid. Kerana faraid itu hukum Allah lebih baik. Kalau kita tuan-tuan tinggal kakak, kita pun nak bagi sama kakak. Sebab kalau ikut faraid, kakak saya dapat separuh, saya dapat penuh. Kakak saya dapat 1, saya dapat 2. Siang kakak. Jadi saya nak bagi samalah, baru adil. Kalau kata macam tu, berdosa kita. Kerana hukum Allah lebih adil daripada apa yang kita sangkakan. Faraid ni bukan ulama letak. Bukan orang letak. Allah letak. Fariyudatan minallah. Ini hukum dari Allah. Jadi kalau kamu tak nak ikut, katakan, maka jangan kamu menyangka cara kamu bagi itu lebih baik daripada hukum faraid. Jangan. Tapi kalau kita perhatikan tuan-tuan 3 syarat ni, seperti agak sukar kerana asal pertama, semua kena, orang ni semua balik-balik bagi. Tapi bila dia ada je anak kecil, tak boleh. Yang kedua, kita sebut tadi, semuanya redha dengan sungguh-sungguh. Bukan kerana malu. Kalau ada orang redha kerana malu, tak jadi. Jadi sebaik-baiknya dan semolek dan secomelnya kembali pada harta pusaka. Faraid. Yang kita akan jelaskan hukum-hukum faraid. Bagaimana anak lelakinya, bagaimana anak perempuannya, bagaimana ibunya, bagaimana ayahnya, bagaimana suaminya, bagaimana isterinya, bagaimana adik-beradik seberapa, adik-beradik seribu. Dalam huraian ayat yang akan datang. Cuma penekanan ayat yang pertama tentang pusaka berhak pada semua waris, laki atau perempuan. Ini asas
yang telah mengubah budaya jahiliah. Yang saya kata bukan jahiliah Arab saja, jahiliah satu dunia. Yang kedua, ayat ini menerangkan dalam bab pembahagian pusaka, bolehlah berlaku ihsan kepada orang yang bukan waris dengan berikan sedikit bahagian pada mereka. Dan setengah ulama kata ia adalah sunat sahaja, bukan wajib. Dan setengah ulama kata ia telah dimaksudkan dengan ayat atau pusaka yang kita akan bincangkan nanti. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat yang kita bacakan ini supaya letakkan diri kita sebagai orang yang kematian meninggalkan anak-anak kecil. Supaya kita berlaku adil pada anak-anak yatim tersebut. Dan yang keempat, Allah menegaskan siapa pun yang makan harta anak yatim, dia makan api neraka. Dia tak akan selamat. Allah menggambarkan, tuan-tuan, kita kalau makan, bukan sekadar sedap kat mulut, sedap kat perut. Maksudnya gini, kalau tuan-tuan tahu dengan makan benda tadi racun kat perut, tuan-tuan makan tak? Sedap sambal belacang, tapi ni lalak dah bertelur. Tengok sambal belacang sedap, lalak bertelur memang sedap. Tapi kata awak kalau makan, nanti sakit perut. Tuan-tuan makan atau tidak? Saya tak akan makan. Orang normal, walau tengok makanan tu sedap, tapi boleh menjejaskan perut, dia tak akan makan. Sementara lagi yang Allah sebut, dia makan bara api neraka. Ni letak api. Panas perut tuan-tuan. Itu kalau makan ino pun tak ada apa-apa. Sebab apa? Dia bukan sebab dia makan makanan panas, dia makan harta anak yatim. Dan kelak akhirat dalam neraka. Maka ini amaran yang keras. Sebab itu perhatikan muhasabah betul-betul ayat ini dalam kehidupan kita supaya kita tidak terjebak melakukan kesalahan-kesalahan yang boleh mengakibatkan kemurkaan Allah dan api nerakanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.